apakah kekuatan, apakah rahsia dalaman ataupun apa-apa tip yang Datuk Siti boleh share untuk kekal menjadi seorang wanita yang kuat, wanita yang tenang, wanita yang sabar, berjaya, seperti mana yang kita lihat pada diri Datuk Siti. Subhanallah, silakan. Terima kasih Ustazah. Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah kerana dengan apa yang saya lalui sekarang ini 24 tahun sebagai anak seni saya melaluinya dengan begitu baik sekali. Kalau orang tanya saya nak ulang balik tak ada benda atau perkara yang saya rasa tak suka di hati atau nak ulang, nak kasih bagus lagi. Saya rasa jawapan saya adalah saya tidak mahu kerana Allah dah berikan perjalanan saya ni begitu indah. Ada cabaran, ada dugaan, tetapi itu yang membuatkan saya semakin kuat, semakin mengenali diri saya sendiri. Alhamdulillah selama menjadi anak seni ni, saya juga bersyukur kerana perjalanan saya ni diiringi oleh doa-doa daripada orang sekeliling, contoh doa daripada ibu bapa. Masya Allah. Ibu bapa saya orang yang sangat mengambil berat mengenai diri saya sepanjang bergelar anak seni. Saya dijaga oleh keluarga. Subhanallah. Ya, Alhamdulillah saya juga selalu diingatkan, selalu kena ingat. Yelah Ustazah kan menjadi anak seni ni kita akan terdedah dengan macam-macam dugaan, godaan, cabaran. Kalau iman kita tak kuat, kalau diri kita tak kuat, pegangan kita tak kuat, memang kita mudah akan terjerumus dengan perkara-perkara yang tidak baik. Dan dalam masa yang sama saya melihat bahawa orang di sekeliling tu memainkan peranan yang sangat penting ya. Setiap kali saya ada buat, ibu saya lah pertama sekali, ibu. Memang saya nak tekankan di sini, ibu ni memang kita buat salah ke, kita buat benda yang betul, dia lah orang yang terdekat yang akan bercakap. Macam contoh saya waktu ketika saya baru-baru jadi artis, kita pun ada ketikanya kita terlepas pandang kan, pakai baju kan, macam ibu saya ni kan orang kampung, kita orang Kuala Lumpur, dia menitik beratkan soal jaga adab, jaga maruah kita. Jadi saya pakai baju ketat sikit pun mak saya dah telefon. Saya posing ambil gambar agak terlebih sikit pun mak saya telefon. Itu ingatan yang mak saya ingatkan saya agar selalu menjaga adab. Dan Alhamdulillah saya rasa kunci kepada kejayaan dan macam mana kita nak bertahan ini sebenarnya ada pada diri kita sendiri. Kalau kita masih berpegang pada ajaran kita kan, kepada nasihat orang yang baik, insya-Allah kita boleh melalui perjalanan hidup kita dengan insya-Allah dengan jalan yang Allah aturkan yang terbaik. Okey, subhanallah, alhamdulillah. Jadi antara kunci yang Datuk Siti sebutkan adalah ibu, kemudian orang sekeliling, suami, kemudian kebahagiaan dan kegembiraan anak. Walaupun anak tu baru 2 tahun, dia masih kecil, tapi sebenarnya bila dia gembira dan dia bahagia dengan kita, itu satu bentuk doa, satu bentuk redha dia terhadap kita, subhanallah. Begitu juga dengan adik-beradik kan, sahabat-sahabat, orang sekeliling kita. Tapi bila Datuk Siti sebut tentang ibu, betul, apabila kita menggembirakan hati ibu, hidup kita akan bertambah gembira. Lagi kita gembirakan hati dia, lagi hidup kita ini tak tahu daripada mana datangnya kebahagiaan-kebahagiaan. Subhanallah, Allahu Akbar. Tadi saya kan ada satu, sebelum saya live dengan Datuk Siti, saya telefon mak. Saya memang bagi tahu mak. Saya telefon mak, saya kata mak, gini-gini sebab kadang-kadang kita dah jadual banyak, kadang kita tak telefon setiap masa, minta mak doa dan sebagainya. Tapi saya telefon mak, saya gembirakan hati mak. Walaupun dengan suara kita, walaupun hanya dengan telefon, bukannya dengan hadiah apa. Sebenarnya dan mak kita bukan cakap perkara yang maksudnya jauh sangat, dia cerita harian dia. Tadi pergi basuh, tadi itu jadi, ya Allah, benda-benda simple, tapi sebab kita jadi pendengar, dia sangat gembira, dia sangat bahagia. Saya masa tu saya nak bersiap tadi tu, dah lepas habis bercakap, hampir dekat pukul 1,
Kemudian saya nak bersiap solat Zuhur dengan suami. Saya dengar ada satu suara bagi salam di luar rumah. Ada satu suara yang bagi salam, suara perempuan. Lepas tu saya pun buka pintu. Kemudian memang saya kenal ada seorang sahabat saya, nama dia Ustazah Nahayati. Dia wakil daripada Masjid Negeri. Dia datang, kemudian dia bagi saya satu cek. Dia kata, Ustazah ini sedikit sumbangan daripada pihak masjid untuk Ustazah. Saya kata, tapi saya tak mengajar. Tak apa, pihak masjid memang fikir tentang berapa. Saya kata, subhanallah, masa saya pegang, saya menitik air mata. Kemudian, ada rezeki yang mengetuk pintu. Hanya lebih kurang dalam 10 minit saja. Jaraknya ya. Subhanallah. Saya kata, saya pegang, saya kata, ya Allah, tadi telefon mak, gimanakan hati mak, tiba-tiba ada rezeki yang mengetuk pintu rumah, bagi salam, kemudian bagi satu cek. Bagi saya jumlah itu jumlah yang agak baik, agak tinggi dalam keadaan kita macam memerlukan. Subhanallah. Saya kata, Masya Allah, Allahu Akbar. Memang ajaib, kita tak terfikir, dan dia pun kata memang dalam tempoh dah tangguh berapa hari, tapi itulah di antaranya. Tapi bila kita menyakiti hati ibu, begitu juga hidup kita akan sakit. Kalau kita sempitkan hati ibu kita, hidup kita pun akan sempit. Mungkin ketika itu kita nampak orang lain yang sempitkan hati kita kan. Mungkin kita lihat ada orang yang menyakitkan hati kita. Tapi bila cek balik, ya Allah, mungkin sebab dah lama tak telefon mak. Mungkin sebab lama tak gembirakan hati dia. Jadi hati kita, kehidupan kita pun agak sempit. Subhanallah, Allahu Akbar.